Sekiranya mereka itu meletakkan jawatan ketika tempoh perkhidmatan mereka itu masih lagi sah, ya, masih lagi pokok kuasa, dan kalau mereka meletakkan jawatan, mereka tidak boleh bertanding dalam tempoh 5 tahun. Ini merupakan satu kekangan perundangan pada saya yang perlu kita selesaikan dahulu sebelum kita memperkenalkan undang-undang lompat parti. Kalau tidak, nanti dia tidak membawa keadilan pula kepada wakil rakyat yang cuba nak berlaku adil kepada para pengundinya, ya. Dia nak berlaku adil kepada pengundinya dengan cara meletakkan jawatan dan bertanding semula di situ untuk mendapatkan satu mandat yang baru daripada pengundinya. Tetapi kerana halangan di dalam perlembagaan ini yang berlaku ekoran daripada, kalau kita masih ingat lagi, ya, ketika UMNO di peringkat pergolakan yang begitu sengit pada masa itu antara kumpulan yang diketuai oleh Tengku Razili Hamzah dan juga Dr. Mahathir Mohamad pada masa itu, yang membawa kepada peletakan jabatan oleh Yang Berhormat Datuk Syarif Samad, ya, di kawasan Parlimen Johor Bahru. Bila letak jawatan dan bertanding semula di situ sebagai calon bebas, dan akhirnya beliau berjaya dengan satu majoriti yang begitu besar sekali, ya, begitu besar sekali, walaupun beliau hanya bertanding sebagai seorang calon bebas. Jadi melihat kepada senario ini, akhirnya Kerajaan Bersih Nasional yang mempunyai majoriti 2/3 di Parlimen telah membawa usul untuk memindah perlembagaan, dan akhirnya terciptalah pindaan perlembagaan seperti itu yang menyekat kebebasan wakil-wakil rakyat untuk meletak jawatan dan mereka untuk tanding semula. Jadi perkara ini kena diselesaikan. Kalau tidak, dia tidak boleh menyelesaikan masalah lompat parti, ya. Barangkali tidak akan ada sebarang persetujuan daripada mana ahli dewan. Saya yakin sekiranya dua perlembagaan tadi itu, peruntukan yang menghalang tadi itu dipindah, dan dalam masa sama kita perkenalkan undang-undang untuk yang menghalang berlakunya melompat parti, dia akan mendapat sokongan yang padu daripada kedua ahli dewan rakyatnya, sama ada pihak BN ataupun pihak pembangkang sendiri, insya-Allah. Okey, tadi Wawi dah sebut jalan keluar yang kita ada, yang Pakatan Rakyat ada sekarang ini, antaranya ialah patut diterjemahkan melalui 2 pilihan raya kecil yang serentak akan berlaku tidak lama lagi, ya. Dengan perkembangan semasa yang ada sekarang ini, apakah mungkin kelebihan yang ada, sama ada di peringkat Pakatan Rakyat dan juga di peringkat Barisan Nasional sendiri untuk pilihan raya, 2 pilihan raya ini? Pada pendapat saya, UMNO Barisan Nasional memang mereka ada satu kelebihan, iaitu dua-dua pilihan raya yang diadakan serentak ini berlaku selepas pemilihan UMNO sendiri, dan dengan itu mereka boleh selesaikan semua perebutan kuasa mereka dan boleh fokus dalam pilihan raya kecil ini. Dan pada masa itu rasanya Najib Tun Razak dia akan menyelaraskan dua-dua pilihan raya ini dengan dia identiti yang barulah, iaitu Perdana Menteri. So itu satu-satunya kelebihan pada mereka lah pada pilihan raya kecil pada kali ini. Dan juga kita nampak dari segi Suruhanjaya pilihan raya pun nampaknya sangat berpihak kepada Barisan Nasional. So saya rasa itulah kelebihan mereka. Tetapi dari segi Pakatan Rakyat pula, kita memang ada sokongan rakyat yang begitu baik, begitu besar, terutamanya sudah berlaku rampasan kuasa yang tidak sah ini. Dan tadi saya sudah sebut peluang kita untuk menang ada 70%, tapi itu sekiranya kita ada satu level playing field, ada satu satu padang yang rata lah, kita boleh bersaing secara adil. Tapi sekiranya kita tidak ada level playing field itu, saya rasa mungkin peluang akan terjejas sikit. Itu sebab saya nak menyeru kepada para pengundi yang bekerja di luar kawasan ini supaya datang balik mengundi di kawasan sendiri dan memberikan sokongan kepada Pakatan Rakyat supaya hasrat rakyat ini boleh ditunjuk kepada pihak berkuasa.
okey, sekiranya kalah dalam pilihan raya khususnya di DUN di Perak ini, adakah kita masih lagi nak mengatakan bahawa rakyat Perak masih lagi terus menyokong Pakatan Rakyat kita? Saya rasa memang sekiranya kalah tidak bermaksud rakyat tidak sokong kepada Pakatan Rakyat. Seperti saya sudah sebut, SPR memang memainkan peranan yang penting. Sekiranya SPR tidak menjalankan pilihan raya dengan adil dan saksama, apa-apa boleh berlaku. Dan ada beberapa faktor lagi seperti hari pengundian dia adalah pada hari bekerja, so itu hari Selasa, itu juga akan menjejaskan peratusan pengundian. So saya rasa walaupun sekiranya kalah lah, kita pun tidak boleh kata rakyat tidak sokong Pakatan Rakyat. Dan satu lagi saya rasa faktor yang amat penting adalah maklumat yang sampai kepada para pengundi. Sekiranya UMNO Barisan Nasional tidak membenarkan maklumat yang kita dari pihak kita sampai ke pihak pengundi, saya rasa peluang kita akan terjejas seperti apa yang sedang berlaku sekarang. Ada Harakah dan juga Suara Keadilan sudah dirampas oleh KDN. So saya rasa ada banyak faktor lah yang akan mempengaruhi peluang kita dalam pilihan raya kecil ni. Tuan Haji, sebenarnya saya tanya macam tu sebab saya tahu kalau menang memang of course kita akan buat satu rumusan bahawa perlunya DUN dibubarkan kerana rakyat dah berterjemahkan dalam pilihan raya Bukit Gantang kan. Okey ya. Okey, sebagai yang akhir, soalan akhir untuk Tuan Haji apa rumusan Tuan Haji tentang jalan keluar dengan mengambil kira tentang pandangan yang diberikan oleh Yang Berhormat tadi? Dan kalau boleh saya nak tahu ada ataupun tidak stand di peringkat PAS untuk jalan keluar yang Wabi sebut tadi tu, iaitu perlu kepada undang-undang anti lompat parti. Silakan. Jalan keluar yang jangka pendek, kita kena melihat dalam dua bentuk lah, jangka pendek dengan jangka panjang. Jangka pendeknya bagi menyelesaikan kemelut yang ada dengan Perak ni, ya, tiada jalan lain kecuali dengan melakukan pengubaran kepada Dewan Negeri dan diadakan satu pilihan raya yang bebas. Ya, supaya dengan itu rakyat akan dapat menilai dan suara mereka itu dihargai. Ya, kita sebenarnya tidak takut untuk berharap pada rakyat walaupun berbagai-bagai tohmah yang diberikan kepada kita. Isu tanah, isu dikatakan Haji Nizar ni terlalu pro kepada DAP dan sebagainya. Kita tidak takut sebenarnya. Biar rakyat membuat penghakiman sendiri, dan kalau sekiranya mereka benar-benar tidak setuju dengan kita dengan cara bagaimana kita menguruskan kerajaan dan tempoh 11 bulan yang lalu, mereka akan menghukum kita. Tapi kalau sekiranya cara kita menguruskan kerajaan ni benar-benar memberikan kepuasan kepada rakyat, insya-Allah mereka memberikan undi percaya kepada kita. Masalah sekarang yang BN sendiri yang takut untuk berhadapan dengan rakyat, walaupun mereka mengatakan mereka tu kuat, mempunyai jentera yang kukuh, keuangan yang banyak dan sebagainya, tapi apabila kita cabar mereka, dia mesti ingat bahawa sebelum itu dalam sidang Dewan yang pertama, kata silap saya, BN juga yang mencabar supaya Pakatan Rakyat membubarkan Dewan dan berhadapan dengan rakyat. Dan sekarang kita sambut cabaran mereka itu apabila kita sendiri menghadap kepada tuanku untuk minta supaya bubar di Dewan Undangan Negeri dibubarkan, dan mereka sendiri takutnya. Nah, itu yang pertama. Baik, yang kedua ialah penyelesaian yang ada yang kedua ialah jangka panjangnya ialah dengan cara kita menggubal undang-undang anti lompat, anti hopping law yang menyekat mana-mana wakil rakyat. Kalau mereka melompat parti, maka dengan sendirinya kedudukan mereka sebagai wakil rakyat tak adil itu akan terlucut, dan ini membolehkan satu pilihan raya baru diadakan. Jadi inilah kaedah yang saya nampak yang boleh menyelesaikan kemelut ini dalam jangka pendeknya dan konteks negeri Perak, dan dalam jangka panjangnya untuk kestabilan politik di seluruh tanah air. Setakat ini untuk PAS ni kita ada usaha ke arah itu lah. Ya, setakat ini yang kita usahakan ialah ke arah pengubaran dahulu. Kerana untuk membolehkan supaya satu undang-undang anti hopping law ini diluluskan, dia memerlukan kepada satu konsensus di Parlimen. Sebab Parlimen sendiri pun BN tidak ada majoriti 2/3 dan tidak mungkin dilakukan oleh mereka itu. Jadi biarlah jangka panjang ini diselesaikan di peringkat Parlimen oleh mereka-mereka yang berada di sana. Saya tinggalkan dengan Assalamualaikum dan salam sejahtera.